forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap anak Ahmad Nordin diheret ke mahkamah. Jadi kita baca sikit. Menurut Faizal Hamzah, anak kepada Ketua Pembangkang Ahmad Nordin didakwa di Mahkamah Seksyen Negeri Sembilan hari ini atas 9 pertuduhan mengenai pelanggaran berhubung subsidi minyak masak. Ada minyak masak pun dia orang nak buat hal. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir terhadap isu ini. Kita dikejutkan, saya juga terkejut di Seremban apabila anak kepada mantan Menteri Dalam Negeri, anak lelaki Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tiba-tiba hari ini telah pun dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta memiliki barang kawalan minyak masak yang dibenarkan pada tahun lalu. Jangan lupa Datuk Hamzah dulu beliau pernah menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, kemudian jadi Menteri Dalam Negeri. Jadi waktu sepanjang beliau berada dalam kerajaan, kalau tengok tuduhan-tuduhan tersebut, waktu beliau menjadi menteri, maka anak lelakinya, Saudara Muhammad Faizal Hamzah, dalam usia 39 tahun, disebut mengatakan bahawa sewaktu kejadian berlaku, beliau merupakan pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd. Bagaimanapun, beliau tidak mengaku bersalah di hadapan Hakim Mazni Nawawi selepas kertas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Dan turut berdepan dengan tuduhan yang sama iaitu Azizul Abdul Halim yang juga merupakan pengarah syarikat yang sama ketika kejadian itu berlaku. Jadi mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd adalah pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak dan telah pun memberi maklumat palsu kepada KPDN. Itu kata tuduhan sebut saudara. Jadi maklumat itu diberi semasa mengukuhkan maklumat dalam borang arahan untuk mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961. Itu yang masalahnya kadang-kadang kita tak tuduh dia. Tapi ada juga syarikat-syarikat sebut dan mereka menyimpan barang kawalan seperti minyak masak, beras dan sebagainya. Dan bila diminta untuk mengisytiharkan berapa banyak kamu ada bahan-bahan sebut, bila diberi laporan palsu, itu masalah saudara. Kerana menurut pertuduhan, kesalahan itu dilakukan pada 12 Ogos 2022. Sebelum pilihan raya dulu lah saudara. Di pejabat KPDN Seremban. Jadi berikutan itu mereka didakwa di bawah Seksyen 8 dalam kurungan 4 dalam kurungan B di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum di bawah Seksyen Akta yang sama. Selain dari itu, tertuduh selaku pemegang lesen borong juga telah didapati melanggar peraturan 9 dalam kurungan 1 peraturan-peraturan kawalan bahan bekalan. Sebab itu saya kata, kalau kamu anak menteri pun, bila bapa kamu tidak jadi menteri, inilah jadi padahnya. Jangan ingat, waktu keluarga anda berada di anjung kuasa, boleh melakukan segala-galanya. Bila sampai masanya rakyat membuat keputusan, hadapilah rakyat, saudara. Jadi, timbalan pada orang raya, KPDN, Saudara Muhammad Sofian Zakaria, beliau pada mula tidak menawarkan jaminan dan mohon mahkamah menetapkan jumlah jaminan. Jadi akhirnya, anak Saudara Hamzah dikenakan ikanan jamin sejumlah RM40,000. Saudara, bila lihat keadaan begini, apa perasaan anda? Bila satu demi satu ada kebejatan yang timbul. Itulah saya katakan, kadang-kadang saudara, rakyat semakin bosan dengan sikap pemimpin yang menyuarakan, mahu menjalankan pentadbiran yang bersih. Tapi melibatkan keluarga yang sebegini. Kalau keluarga nak berniaga, boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau apa yang dituduh, macam mana yang dia dapati dituduh, memasukkan kenyataan, bahan-bahan makanan simpan, ini bagi saya khianat. Saudara Wan Azmi dia kata, jahat betul, subsidi minyak masak tu untuk rakyat pun. Takkanlah subsidi itu untuk minyak masak rakyat, saudara. Itulah kesannya. Saudara Mahdi Alif, dia kata ada suara baby, cucu balik daripada hospital.
cucu-cucu saya datang dengar tu. Jadi saudara Asipalago dia kata patutlah itu minyak masak tak cukup. Saya tak boleh nak mengira ataupun mengesahkan. Tapi apa yang berlaku begitulah keadaannya saudara. Aduhai. Dan satu lagi saudara hari ini. Selepas dia cerita anak Hamzah Zainuddin yang dihadap ke mahkamah, satu lagi saudara, seorang pengarah syarikat telah pun didakwa atas pertuduhan melakukan rasuah. Dia dikatakan melakukan rasuah sejumlah 7.5 juta ringgit kepada seorang menteri untuk mendapatkan konsesi Menara Kuala Lumpur. Jumlahnya 7.5 juta, katanya dibayar secara ansuran sebanyak 500,000 setahun bagi tempoh 15 tahun konsesi. Itu yang saya dapat melalui pembicaraan hari ini. Jadi banyak orang tuduh menteri itu, saya tak boleh sebut nama menteri itu saudara. Memang saya nampak ada, jelas. Kesalahan itu dilakukan di pejabat kementerian di Putrajaya pada tahun 2022. Tapi saya tak boleh menyebut nama menteri itu kerana belum disebut di mahkamah. Dalam skandal Menara KL ini bermula apabila viral, apabila berita menyayangkan bagaimana Menara Kuala Lumpur yang tidak lagi disahkan milik kerajaan kerana telah tergadai kepada syarikat swasta pada 31 Oktober 2022. Katanya, Telekom Malaysia menjual 10 juta saham secara senyap kepada syarikat Hydro Shopee dan Berhad. Saudara, nak tuduh lagi pun saya tak boleh nak menyatakan saya. Saudara Cik Latif, patutlah pun minyak masak dah tak cukup. Secara berpatah, saya tak boleh sebut nama itu, saudara. Sebab bila saya menyebut, yang mengesahkan. Sedangkan beliau pasti, saya nampak, beliau pasti akan dituduh. Akan menghadapi tuduhan oleh SPRM. Lepas, pengarah yang memberi rasuah itu membuat pengakuan. Ini pasti akan berlaku. Sebab itu saya dah katakan, saudara, ramai lagi mereka yang akan memakai gelaran kluster mahkamah. Tunggulah. Jadi tak payahlah nak sebut orang tu jahat, orang ni tak bersih, orang ni dan sebagainya. Tak perlu. Minyak masak jadi mahal. Masa tu RM40. Saudara Ahmad Ramli betul saudara. Ini semua semata-mata nak sakau surat subsidi katanya. Itulah katanya pemimpin yang berjuang untuk rakyat. Apa perasaan anda? Saya bukan nak menuduh, jauh sekali untuk meletakkan hukuman, tetapi sebagai warga cinta damai, saya melihat bila ada kebejatan sebegini, tentulah kita kecewa, saudara. Macam menara tu pun boleh nak dilelong juga. Apalah keadaan itu. Inilah Sopak Cu, kluster Mahkamah 2.0. Itu belum lagi. Ada lagi. Saudara Azizul Abdul Hamid, harap share lah bersama-sama. Terima kasih saudara Lim Bonciang. Saya nak bagi tahu, isu tentang jana wibawa belum habis. Terima kasih saudara Ariana daripada Bera hadir katanya. Jana wibawa belum habis. Menara Kuala Lumpur belum usai. Bistarinet belum selesai. Pembelian vaksin juga. Kabarnya Dr. Zaliha sedang mengumpul data-data. Keadaan begini saudara, kita harus bongkar, kita harus jelaskan. Saudara, Maria, adakah pengarah tu akan dituduh bawa akta rasuah juga? Pertuduhan telah pun saya baca tadi, bahawa mereka melakukan bukan rasuah iaitu. Itu di bawah akta jenayah menipu. Lebih teruk lagi. Saudara Nazmi dia kata seorang lagi Tan Sri kena. Ramaikah lagi Tan Sri ke? Saya nak bagi tahu saudara, ramai lagi. Dapatan saya, semalam pun saya berbual dengan kawan-kawan saya, bukan hanya 12. Bersusun-susun saudara. Tunggulah lepas raya ni. Tapi saya melihat itu baru pembuka saudara. Selalunya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni dia tak pergi tangkap jurang atas dulu. Dia siasat perangkap bawah. Orang makan nasi, mereka makan rasuah kata Zulma. Betul saudara? Dia bila ini SPRM dia masuk menyiasat satu-satu dia tuduh. Sebagai contoh jana wibawa, mula-mula yang dituduh tu ada 2 pengarah asalnya. Lepas itu berderitlah seorang demi seorang, termasuklah Tan Sri Muhyiddin pun diseret sama. Ini Menara Kuala Lumpur, satu, pasti ada yang terseret.
Begitu juga bagaimana anak Hamzah Zainuddin. Satu lagi, saudara alias Latik, dia kata cucu saya tu kembung kot katanya. Pelayar-pelayar saya pun dia dengar suara bayi menangis, dia kata cucu tu kembung perut. Kalau cucu kembung nak buat macam mana lah kat bulan puasa ni ya. Dia baru dah seminggu. Dan yang datang daripada Johor dia. Secara kegembiraan seorang datuk lain tak ada. Cuma saya dapat laporan juga cucu saya seorang lagi tu di Shah Alam. Kabarnya demam pula dah. Aduh, susah hati saya kalau cucu sakit. Kita datuk ni begitulah saudara. Alhamdulillah cucu saya yang 9 orang, alhamdulillah. Tapi itulah kegembiraan seorang datuk lain tak ada alat untuk menyantuni cucu-cucunya. Bulan-bulan rumah beliau ini Ramadan gitu saudara. Saya Aus Firdaus bongkar pengkhianat negara ini pasti akan dilakukan. Saya dah bagi tahu saudara. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap, jangan main-main. You are dealing with a new Prime Minister. Cuma yang kita harapkan dalam saat pembongkaran dilakukan, jangan lupa tentang kehidupan rakyat. Saudara Ahmad Zaini, kapal LCS dah selesai ke belum? Belum. Kapal LCS tu pasti akan ada yang kena. Sebab nilainya berjuta-juta, bukan sikit. Ratusan juta. Banyak saudara. Lepas kita mengharapkan usai pembicaraan semua nanti, tak ada lagi lah negara kita ini dikenali sebagai negara yang tinggi nilai rasuahnya. Sebab itu pelabur lagi saudara. Pelabur lagi kerana kebejahatan. Dan sekarang ni macam semalam kemarin timbullah cerita macam mana ada teman-teman yang marah kalau orang mempertikaikan kejadian seorang pejalan kaki, saudara Nur Azlan Ismail, yang mengambil tindakan, dia berjalan kaki daripada Pasir Gudang atau Skudai ke Kuala Lumpur untuk menyerahkan rayuan kepada Durian Mulia Bertan Agong. Memanglah niatnya baik, nampak gayanya baik, tetapi apabila adanya tulisan dalam pelbagai media sosial, orang mula ragu sejauh mana benar atau tak benarnya. Saudara. Pertama, macam apa yang keluar dalam Malaysia Gazette. Malaysia Gazette melaporkan bahawa Nur Azlan Ismail dia berjalan kaki sejauh 320 meter selama 3 hari katanya. Itu laporan kemarin dulu. Kemudian pada hari yang sama, Harian Metro pula menyebut bahawa Nur Azlan Ismail katanya selamat tiba di ibu negara dan akhirnya diizinkan ke istana, dapat pula cenderahati daripada Agong, saudara. Dan beliau melakukan perjalanan jalan kaki selama 6 hari. Mula-mula laporan 3 hari. Kemudian satu lagi laporan 6 hari. Kemudian mantan Menteri Luar, Saudara Syafuddin Abdullah, saudara, dari Parlimen dia di Kuantan tu, dia kata dia mantan Menteri Luar ni Syafuddin, dia pula kan bergambar bersama dengan Nur Azlan ini di Parlimen. Kerana katanya Zain Abidin, cucu saya semua jauh tak apa itu. Katanya bahawa perjalanan 320 km itu mengambil masa selama 7 hari. Jadi sekarang ni mana tu betul? Kata 3 hari, kata 5 hari, kata 6 hari, kata 7 hari. Dan saya melihat saja bahawa seolah-olah ini kalau kita lihat gambarnya, beliau disambut waktu di istana oleh pimpinan daripada Perikatan Nasional. Begitu juga waktu di Parlimen. Tak ada pun berjumpa dengan pimpinan daripada UMNO ke, daripada keadilan. Tak ada. Mereka berjumpa dengan orang Perikatan Nasional. Dan siap boleh ketawa, pakai kod dan sebagainya. Ini yang menimbulkan masalah dan akhirnya rakyat merasakan betul ke dia jalan kaki. Kalau itu berlaku rasanya tak baiklah. Sebab Durian Mulia Bertan Agong begitu prihatin, bagi cenderahati. Kalaulah benar dia jalan kaki. Tapi kalau sekarang ni dia ragui sebagaimana seorang penulis saya nampak dia tulis dalam Facebook saudara. Dia mempertikaikan. Dia kata seolah ada macam cyber. Saudara Mazlan Daud kata minta saya keras sikit. Tak boleh bulan puasa, jangan keras saudara. Cuma saya nak bagi tahu bahawa ini penulisnya Layana Marzuki. Dia kata dia mempertikaikan bahawa apa yang dilakukan. Dia boleh siap ketawa, jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin dan jumpa dengan semua orang parti Perikatan Nasional. Jadi apakah mereka ni benar-benar melakukan tindakan jalan kaki itu benar? Ataupun
hanya untuk menggambarkan tak puas hati buat jalan kaki, tapi tak buat pun. Mungkin memang saya tahu kadang-kadang ada orang marah sebab kita mempertikaikan. Kita tak mempertikaikan tindakan itu. Sebagai rakyat mereka boleh menyuarakan, tapi caranya tu banyak menimbulkan persoalan. Saudara, saya tak sebut sakau, jangan risau. Saya tidak akan menuduh sesiapa pun. Biarlah mahkamah yang menentukan. Tetapi bagi saya, apa yang berlaku contohnya bila kononnya nak protes, tak dapat mengeluarkan wang daripada KWSP, jalan kaki daripada Johor. Saudara Man Syed, dia kata driver taksi ada KWSP ke? Memang tak ada lah saudara. Ya. Jadi dalam keadaan begini saya mengharapkan janganlah kita mempermain-mainkan perasaan rakyat. Itu yang paling penting bagi saya, saudara. Dalam keadaan begini. Saudara Jamil. Okey, contoh respon saya lah. Dia orang ni nak kelepek duit untuk minyak masak pun dia orang nak buat masalah. Bernama melaporkan anak kepada bekas menteri dan rakan perniagaannya didakwa Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur atas 9 pertuduhan mengemukakan invoice penjualan minyak masak palsu dan memiliki minyak masak berlebihan. Minyak masak ni lah orang nak buat berniaga kan. Inilah dia orang duduk nak buat duit dekat minyak masak ni. Muhammad Faizal Hamzah 39, anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Nordin dan Azizul Abdul Halim Lilo mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan yang dibicarakan ni. Baguslah. Kalau lah kerajaan ni tak bertukar, Anwar Ibrahim tak naik, kita tak tahu semua ni. Banyak masalah-masalah ni. Dia orang sepatutnya kena menjaga rakyat. Bukan ambil kesempatan dalam contoh terutama dia terhadap minyak masak ni. Okey, kita doakan harap penyokong PN ni buka lah mata. Okey, mari kita beri sokongan pada Kak Yang Badan. Assalamualaikum.